Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan membenarkan hasil kajian kertas kerja kami bagi melengkapkan tugasan CTU 554 dengan tajuk kupasan kepentingan pembentukan adab dan hubungannya dengan isu penghidaan institusi beraja. Kami para pembentang terdiri daripada dua orang ahli kumpulan. Yang pertama ialah Muhammad Aidil Al-Hafiz bin Khairuddin dan saya sendiri Amirul Aidil bin Amir Syekh. Senarai kandungan kami terdiri daripada 7 aspek utama daripada 1.0 sehingga 7.0 di mana dimulakan dengan pengenalan dan diakhiri dengan rujukan, iaitu dalam isi kandungannya sendiri terdiri daripada faktor pembentukan adab serta kesan dalam kalangan masyarakat, pelakuan tidak beradab dalam pelbagai aspek, isu penghinaan institusi beraja serta faktor-faktornya kepentingan adab dalam menghadapi isu penghinaan institusi beraja dan juga yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Beranjak kepada pengenalan, didefinisikan adab terbagi kepada dua menurut seorang pengaji Al-Attas dan juga Kamus Dewan pada tahun 2010 edisi ke-7. Didefinisikan adab menerusi Al-Attas sebagai salah satu konsep yang bersifat kitaran yang saling bertautan antara hidup individu tersebut ataupun lebih tepat hakikat manusia yang mempunyai hubungan yang terzahir antara setiap perhubungan yang berkait rapat dengan semua aspek bersifat zahir maupun metafizik. Dan juga menurut kamus, adab membawa maksud tingkah laku dan juga tutur kata, budi bahasa dan juga budi pekerti yang halus elok. Seterusnya raja berperlembagaan. Umum mengetahui bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan sistem raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan membawa maksud mengiktiraf raja sebagai ketua negara serta perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi di negara Malaysia. Dan juga peranan raja itu sendiri adalah sebagai sumber dan pusat kuasa, juga penyusun adat istiadat. Raja juga mempunyai kepentingan di mana sebagai lembayung kepada kedaulatan negara. Secara amnya, adab dan isu mengenai penghinaan institusi beraja ini mempunyai hubungan kait yang amat rapat jika diteliti dengan lebih mendalam. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang individu yang mengambil keputusan untuk melemparkan kata-kata yang berunsur penghinaan terhadap institusi beraja tidak kira melalui apa sahaja medan seperti media sosial, akhbar media ataupun apa-apa sahaja, dia menimbulkan permasalahan terhadap individu itu sendiri berkait rapat dengan adab. Hal ini dikatakan demikian juga kerana rakyat hilang rasa hormat terhadap institusi raja itu sendiri. Mereka tidak mengamati dengan sedalamnya apa sebenarnya konsep raja berperlembagaan itu dan juga tidak menerapkan prinsip rukun negara dalam diri mereka. Seterusnya, mereka juga menjadi penyumbang kepada kewujudan budaya negatif khusus dalam generasi muda, iaitu seperti kita tahu generasi muda pada masa kini adalah pelapis dan juga pemimpin pada masa hadapan. Dan juga seterusnya, salah guna kuasa terhadap hak kebebasan bersuara. Mereka menggunakan hak tersebut dengan menyatakan hasrat mereka dengan melontarkan kata-kata penghinaan terhadap institusi beraja tanpa mereka mengetahui akan kesan buruknya, dan juga mereka menggunakan media sebagai modus operandi untuk penghinaan terhadap institusi beraja ini. Baiklah, jadinya fokus utama kami dalam melakukan tugasan kertas kerja ini adalah faktor pembentukan adab serta kesan dalam kalangan masyarakat, pelakuan tidak beradab dalam pelbagai aspek, isu penghinaan institusi beraja serta faktor-faktornya, dan juga yang terakhir sekali adalah kepentingan adab dalam menghadapi isu penghinaan institusi beraja. Kita pergi kepada fokus utama yang pertama, iaitu faktor pembentukan adab serta kesan dalam kalangan masyarakat. Baiklah, faktor yang diberikan penekanan di sini adalah dua faktor utama, iaitu faktor sosial yang terdiri daripada ibu bapa dan juga rakan sebaya, dan juga faktor globalisasi. Kita pergi pada faktor utama, iaitu faktor sosial yang memberi penekanan terhadap ibu bapa dan juga rakan sebaya. Dua golongan ini merupakan
penyumbang yang paling banyak sekali terhadap pembentukan adab. Hal ini kerana ibu bapa merupakan golongan yang utama terhadap pembentukan adab. Hal ini kerana ibu bapa merupakan pendedahan awal persekitaran anak-anak itu sendiri. Dia juga merupakan pendidikan awal. Sebagaimana yang telah diceritakan, anak-anak yang terlahir ibarat seperti kain putih dan ibu bapa berperanan dalam mencorak sebagaimana mereka kelak. Ibu bapa juga merupakan individu yang penting dalam ejen pembentukan adab. Oleh itu, ibu bapa juga perlulah mengawasi anak-anak mereka supaya macam mana anak-anak mereka akan datang. Seterusnya, rakan sebaya. Selain ibu bapa, rakan sebaya juga merupakan ejen penting dalam pembentukan adab. Hal ini kerana mereka merupakan pengaruh yang paling kuat. Dan juga seperti kita sedia maklum, anak-anak yang mengalami pengaliran tumbesaran daripada kanak-kanak ke remaja ke dewasa, mereka merupakan darah panas dan asyik dan terhindar dan juga cenderung dalam melakukan perkara-perkara yang luar daripada batas kerana mereka cenderung dengan mereka cakna dengan darah panas yang ingin melakukan apa sahaja dan dengan alasan ingin menikmati masa muda. Dan hal ini juga lah disebabkan rakan sebaya merupakan penyumbang kepada berlakunya masalah sosial. Baiklah, kita pergi kepada kesannya dalam kalangan masyarakat, iaitu ada dua, kesan baik dan juga kesan buruk. Kesan baiknya adalah pemikiran yang berkualiti. Jika kita mengamalkan adab dalam kehidupan hari-hari kita, kita mestilah mempunyai fikiran yang berkualiti dan kita dapat membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Seterusnya, kesan buruk adalah sasiah yang merundum. Sasiah yang merundum menyumbang kepada berlakunya masalah-masalah sosial yang buruk terhadap diri sendiri dan juga terhadap persekitaran umum. Seterusnya, pelakuan tidak beradab dalam pelbagai aspek. Fokus utama kami adalah kepada dua aspek, iaitu aspek sosial dan juga aspek ekonomi. Bagi aspek sosial pula, keruntuhan adab dan modal insan. Bagi aspek ekonomi, penyelewengan dan juga rasuah. Sekarang kita akan melihat isu penghinaan institusi beraja dan kes-kes yang berlaku di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif, iaitu pentadbiran. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini, negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing seperti kewangan, pertahanan, pelajaran, luar negara dan lain-lain lagi seperti mana yang telah tercatat di dalam Perlembagaan Malaysia untuk ditadbir oleh Kerajaan Pusat. Terdapat beberapa perkara yang diletakkan di bawah kuasa negeri-negeri dan setiap negeri tersebut diberikan hak untuk mentadbir perkara-perkara tersebut. Sebagai sebuah negara raja berperlembagaan, diperuntukkan oleh perlembagaan institusi yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja yang mana Raja-Raja Melayu telah diberi kuasa untuk memelihara keistimewaan dan adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Baginda menjalankan tugas-tugas di bawah perlembagaan, bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Raja-Raja pula menjadi Ketua Negeri dan menjalankan tugas bertindak mengikut nasihat Menteri Besar masing-masing.
Sekarang kita akan melihat pula isu-isu penghinaan institusi beraja atau kes-kes yang berlaku di negara Malaysia. Kes pertama adalah aktivis menghina Pemaisuri Agong dengan menyiarkan gambar wajah Pemaisuri Agong. Pada 23 April 2021, pihak polis mendapat laporan dan telah menahan seorang aktivis dan pereka grafik, Fahmi Reza, yang telah menggunakan wajah Raja Pemaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dengan tanda panggar dengki di media sosial. Fahmi Reza adalah seorang aktivis yang aktif menyuarakan isu-isu politik melalui karya satira dan parodi. Sistem dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT bahagian D5 JSJ Bukit Aman di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mahkamah memerintahkan Fahmi Reza diriman sehari. Pada 24 April 2021, Fahmi Reza dibebaskan dengan jaminan polis. Pihak polis akan meminta Fahmi Reza untuk hadir ke Balai Polis untuk membantu siasatan hingga selesai. Kes kedua pula ialah bekas ahli Parlimen Batu Berendam didakwa menghina Tengku Mahkota Johor. Pada 10 Mac 2021, pihak polis telah menahan seorang bekas ahli politik iaitu Datuk Muhammad Tamrin Abdul Ghaffar yang telah menulis satu artikel yang bertajuk TMJ Bodoh Sombong yang tak boleh diajar di blognya pada 1 Februari 2021. Bekas ahli Parlimen Batu Berendam dan pengurusi MARA ini masih aktif menyuarakan pendapatnya di blognya terhadap politik di Malaysia dan juga institusi beraja. Datuk Muhammad Tamrin didakwa mengikut Seksyen 233-1A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta yang sama yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau dipenjara maksimum setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Datuk Muhammad Tamrin menghina Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim Ismail Tengku Mahkota Johor apabila Tunku Ismail menyentuh hal politik Malaysia. Mahkamah memerintahkan Datuk Muhammad Tamrin diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Kes ketiga, seorang penganggur didenda RM27,000 kerana menghina Agong menggunakan akaun palsu. Syahril, seorang penganggur, telah menghina Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menggunakan akaun palsu bernama Fatin Aslinda Abu Talib atau Puan Linda. Bukan sahaja dijatuhkan hukuman denda RM9,000 atau 3 bulan penjara kerana menghantar komunikasi jelek, tapi tindakannya telah menyebabkan individu sebenar telah memudaratkan dan menganiaya wanita tersebut. Fatin Aslinda Abu Bakar menerima ugutan yang membahayakan nyawanya dan mahkamah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM18,000 atau 6 bulan penjara kepada Syahril. Syahril menangis dan merayu-rayu supaya hukumannya diringankan kerana ibunya pengidap kanser dan dia bertanggungjawab untuk menjaga keluarganya. Bagaimanapun dia diberitahu pihak mahkamah tidak boleh berbuat apa-apa. Kita boleh lihat pandangan mereka terhadap institusi beraja tidak diluahkan secara bermoral. Tindakan mereka tidak menekankan kesedaran yang bermanfaat kepada masyarakat mahupun diri mereka, malah merugikan mereka dan menjejaskan kehidupan mereka. Faktor-faktor isu penghinaan institusi beraja berlaku kerana mereka kurangnya tahap penghayatan terhadap sejarah, struktur sosial dan biografi tokoh negarawan. Faktor pertama adalah kurangnya tahap penghayatan terhadap sejarah. Sinonimnya, raja dan rakyat berpisah tiada. Ini membentuk satu kerajaan atau pentadbiran yang mewujudkan dua institusi berbeza yang saling bekerjasama dan raja adalah ketuanya. Sejarah membuktikan bahawa sistem beraja ini wujud sejak alam Melayu bermula lagi. Pada masa dahulu, kuasa raja adalah kuasa mutlak. Setelah mencapai kemerdekaan pada 1997, sistem beraja masih dikekalkan. Walau bagaimanapun, ia telah disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Konsep raja berperlembagaan telah diperkenalkan dan konsep ini bermakna kuasa raja dibatasi oleh perlembagaan.
Peranan Raja-Raja Melayu yang bersetuju membentuk Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 adalah titik permulaan Malaysia menjadi negara yang berdaulat. Walaupun kita kini berada di zaman moden, namun institusi beraja adalah warisan yang perlu kita pertahankan sampai bila-bila. Faktor kedua adalah kurangnya tahap penghayatan terhadap struktur sosial. Kita perlu memahami bagaimana struktur sosial mempengaruhi kita sekarang. Pada zaman dahulu, raja berkuasa mutlak terhadap rakyatnya. Institusi beraja menjalankan pemerintahan dan mentadbir negeri supaya negeri akan terus maju. Rakyat pula akan menjalankan ekonomi negeri melalui pertanian, hasil laut, perdagangan dan perlombongan. Gotong royong juga adalah salah satu tradisi oleh rakyat, bagaikan aur dan tebing. Itulah peribahasa yang boleh dikaitkan golongan raja dan rakyat yang saling memerlukan. Kejayaan institusi beraja telah berjaya menyatu padukan masyarakat, memelihara keamanan dan memajukan negeri. Kini cara pemerintahan raja sudah berbeza kerana kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Sebagai rakyat, kita masih sedar kedudukan dan menghormati golongan diraja. Adab masyarakat kita yang akan membuatkan Malaysia terus kekal harmoni dan aman. Faktor terakhir adalah kurangnya tahap penghayatan terhadap biografi ikon negara. Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj diputerakan pada 8 Februari 1903 di Alostar, Kedah. Tunku merupakan putera ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Biografi ini menunjukkan bahawa bapa kemerdekaan negara Malaysia adalah tokoh yang dilahirkan di istana, iaitu golongan dari institusi beraja. Malaysia adalah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Tugas penting yang untuk mencapai negara yang merdeka adalah Tunku Abdul Rahman perlu memupuk semangat kerjasama semua kaum di Malaysia. Tunku Abdul Rahman yakin dan sabar yang beliau mampu untuk menyatu padukan semua kaum di Malaysia tanpa mengetepikan hak-hak istimewa orang Melayu, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam sebagai agama rasmi negara. Pada tahun 1954, rombongan pertama Parti Perikatan telah ke London untuk mengemukakan cara-cara mengendalikan negara kepada kerajaan British, tetapi tidak berjaya. Tunku Abdul Rahman berusaha sedaya upaya untuk mencapai kemerdekaan negara kita yang sewaktu itu dipanggil Tanah Melayu. Termasuklah krisis hebat pada 1955, iaitu pengganasan komunis. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman sekali lagi mengetuai rombongan ke London untuk berbincang dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan Tanah Melayu yang terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu dan 4 orang wakil Parti Perikatan, dapat meyakinkan kerajaan British supaya menetapkan tarikh kemerdekaan iaitu 31 Ogos 1957. Stadium Merdeka menjadi saksi di mana ribuan rakyat berkumpul untuk mendengar pengisytiharaan kemerdekaan dan bergema pekikan merdeka dari Tunku Abdul Rahman disahut oleh seluruh rakyat dengan penuh rasa bangga dan terharu. Perpaduan masyarakat kini telah dibentuk melalui golongan diraja. Kita mengenang jasa tokoh negarawan ini yang gigih untuk melihat rakyatnya hidup di sebuah negara yang merdeka. Tidak mungkin terbalas budi atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman. Kelemahan memahami dan mendalami sejarah, struktur sosial dan biografi negara Malaysia menunjukkan punca penghinaan terhadap institusi Raja berlaku. Diharap pencerahan yang telah diberikan mampu memupuk rasa hormat terhadap institusi beraja. Andainya institusi beraja ini terwujud, kita akan hidup di negara yang tiada budaya, tiada adat dan tiada seni, warisan yang boleh dibanggakan. Institusi beraja adalah satu warisan yang perlu dikekalkan dan dihormati. Institusi beraja adalah tunjang utama negara Malaysia kekal aman, damai dan harmoni dengan sifat raja-rajanya yang menyayangi rakyatnya dengan tidak berbelah bagi, tanpa memilih kaum dan agama. Seterusnya kita akan membicarakan tentang kepentingan adab dalam menghadapi isu penghinaan institusi beraja. Adab menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga dan menghormati institusi beraja. Institusi beraja perlu dipertahankan supaya hak-hak orang Melayu terus terbela, bahasa Melayu masih kekal sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia
Tetapi agama lain masih boleh diamalkan dengan amai dan damai. Isu penghinaan institusi beraja boleh menjejaskan keharmonian dan kedamaian di Malaysia. Kita tidak mahu hak kebebasan bersuara yang diberi menjadi punca perpecahan dan perbalahan masyarakat kita dengan institusi beraja. Kita ada medium saluran yang betul untuk mempersoalkan sesuatu tindakan, untuk menyampaikan ketidakpuashatian dan mencadangkan sesuatu. Menyelesaikan isu secara profesional akan menunjukkan adat yang baik dan akan diletakkan pada tahap paling tinggi. Dan akhir sekali, saya akan membuat kesimpulan tentang kepentingan pembentukan adab dan hubungannya dengan isu penghinaan institusi beraja. Adab bukanlah satu mata pelajaran. Adab telah dipupuk melalui minda sepada sadar sejak kita kecil lagi. Ada juga adab yang kita pelajari melalui keadaan sekeliling. Dalam kitab nukilan Khatib Al-Baghdadi, banyak menekankan tentang peri pentingnya adab dalam kehidupan. Bahkan pengetahuan atau pemahaman tentang adab itu sendiri perlu diterjemahkan dalam setiap perbuatan, yang mana apabila berbicara tentang adab, seseorang mukmin perlu mengetahui tentang bagaimana adab mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adab berhubung dengan makhluk di muka bumi ini. Dalam konteks adab, melalui perilaku atau perbuatan haruslah ke arah kebaikan, sopan santun, bermoral dan kesusilaan. Adab bukan sahaja untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat lebih rasa senang untuk dekat kita. Kita perlu berniat baik untuk melakukan setiap perkara, belajar dari kesilapan dan terus berubah ke arah kebaikan. Kita juga perlu meninggalkan segala perkara dan pergaulan yang negatif. Dalam masyarakat pula, adab yang baik akan menyebarkan pengaruh yang baik. Sikap toleransi, tolong-menolong dan hormat menghormati akan menjadikan masyarakat kita hidup lebih aman dan makmur. Kepentingan adab terhadap institusi beraja bertujuan untuk mengekalkan kelestarian dan keamanan negara kita. Empayar Rom tidak dibina dalam sehari. Begitu juga dengan perpaduan masyarakat Indonesia yang telah terbina selama ini. Adab terhadap raja-raja kita perlu diterapkan dalam diri setiap individu agar dapat mengurangkan risiko masyarakat berpecah belah. Tanpa adab, manusia tidak akan sedar akan implikasi setiap perbuatan yang mereka lakukan. Mereka tidak sedar akan perbuatan mereka akan menyebabkan persengketaan dan perbalahan sesama kita. Tidak kira melalui percakapan, perbualan atau penulisan. Oleh itu, adab bukanlah perkara yang perlu diambil ringan, kerana ia perlu menjadi suatu norma dalam kehidupan kita. Adab membentuk akhlak seseorang, adab akan menjaga kita dan perlu dijaga.